Assalamualaikum dan salam sejahtera. PJPK Tingkatan 5, Unit 1, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, PIES, subtajuk Hak Kesihatan Reproduktif dan Seksual. Kesihatan reproduktif bermaksud keadaan individu yang sihat fizikal, mental dan sosial serta bebas daripada penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduktif. Ini merangkumi keupayaan untuk menjalin kehidupan seksual yang selamat serta bebas membuat pilihan yang bertanggungjawab. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mentakrifkan pendidikan kesihatan reproduktif dan seksual sebagai asas kukuh kepada perkembangan serta pembangunan insan yang sihat, berakhlak mulia dan saling menghormati. Hak untuk pendidikan reproduktif dan seksual adalah seperti yang berikut. Murid-murid boleh rujuk di muka surat 120. Kita lihat slide seterusnya iaitu contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual. Contoh yang pertama iaitu hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya serta mengenakan hukuman kepada manusia yang bersalah demi memastikan kita dapat hidup dengan bebas dan selamat. Konsep persamaan hak perlu diamalkan dalam kehidupan manusia yang terdiri daripada pelbagai etnik, bangsa dan keturunan. Kita berhak untuk hidup aman, damai dan bergerak bebas. Kita lihat contoh yang kedua iaitu hak untuk kesamaan gender dan tidak mendiskriminasi. Wanita dan lelaki diberi peluang yang sama untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Lelaki dan wanita mempunyai hak yang sama berdasarkan kelayakan akademik, kemahiran dan kebolehan mereka untuk meningkatkan sumbangan kepada ekonomi negara. Wanita hari ini diberi peluang mencubakan diri dalam pelbagai bidang seperti korporat, keusahawanan, kejuruteraan dan pertahanan setaraf dengan kaum lelaki. Contoh yang ketiga iaitu hak untuk bebas daripada penyiksaan, kekejaman atau menghukum. Seorang pesalah perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan mengikut lunas undang-undang. Dari segi agama dan kepercayaan, setiap kaum berhak untuk mengamalkan cara hidup masing-masing berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Mereka tidak dibenarkan melakukan sebarang bentuk penyiksaan, kekejaman atau menghukum sesuatu kaum hanya kerana perbezaan bangsa, budaya atau warna kulit. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization, istilah remaja ditafsirkan sebagai seseorang yang berada dalam lingkungan umur di antara 10 hingga 19 tahun. Peringkat umur ini, seseorang individu melalui masa peralihan dari alam kanak-kanak ke alam dewasa yang penuh dengan cabaran fizikal, mental dan sosial. Golongan remaja perlu mengetahui kepentingan hak kesihatan reproduktif dan seksual mereka dengan sebaik-baiknya sebelum menempuh alam dewasa. Antara hak kesihatan reproduktif dan seksual yang perlu diketahui remaja ialah hak daripada perspektif individu. Remaja perlu melindungi diri mereka daripada menjadi mangsa penderaan seksual. Mereka perlu tahu batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Remaja perlu menjadi individu yang berpengetahuan tentang reproduktif dan seksual. Remaja berhak mendapatkan maklumat dan perkhidmatan kesihatan untuk meningkatkan tahap kesihatan. Hak daripada perspektif keluarga pula, remaja berhak mendapat bimbingan daripada ibu bapa dalam kesihatan reproduktif mereka. Remaja perlu diberikan pengetahuan tentang sentuhan selamat dan tidak selamat. Remaja perlu lebih terbuka untuk berkongsi masalah dengan keluarga dan mengamalkan nilai-nilai murni dari agama perlu diterapkan dari awal secara berterusan. Yang ketiga ialah hak daripada perspektif masyarakat. Remaja perlu dilindungi daripada terjebak dalam gejala sosial. Golongan remaja perlu mendapat bimbingan masyarakat tentang kesan dan akibat daripada gejala sosial yang mudah mempengaruhi diri mereka. Remaja perlu peka dengan situasi yang berlaku di sekeliling mereka, menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada remaja dan keluarga dengan tujuan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kita lihat pada slide yang seterusnya iaitu menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual dari sudut kecekapan psikososial. Setiap murid berhak mengetahui cara menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual dari sudut psikososial. Bagi menangani masalah ini, mereka disarankan menggunakan pendekatan 4M yang diterapkan oleh kumpulan pakar
psikologi dan kaunselor seperti yang berikut. Yang pertama iaitu mendengar, di mana ibu bapa harus bersedia mendengar dan membimbing remaja berhubung dengan kesihatan reproduktif seperti hak diri, penganiayaan dan penyakit berkaitan. 4M yang seterusnya iaitu melindungi. Remaja perlu dilindungi daripada menjadi mangsa penderaan seksual dan keganasan. 4M yang ketiga iaitu mendidik, di mana remaja diajar untuk mengenali sentuhan selamat dan tidak selamat serta berkata tidak terhadap perkara yang melanggar hak mereka. 4M yang keempat iaitu memerhati. Remaja boleh mengesan tingkah laku buruk pemangsa serta mengetahui batas dalam pergaulan. Remaja bertindak melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat kehadiran individu yang mencurigakan. Maklumat mengenai hak kesihatan reproduktif dan seksual boleh diperoleh melalui aplikasi teknologi maklumat. Maklumat yang diterima haruslah tepat dan daripada sumber yang dipercayai. Berikut kaedah yang difikirkan Bernas untuk penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan seksual. Yang pertama, pendidikan formal. Maklumat boleh didapati melalui bahan bacaan. Murid juga boleh memperoleh maklumat yang tepat dan sahih daripada guru menerusi mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, pendidikan agama Islam dan pendidikan moral. Memberikan ruang kepada murid untuk bersoal jawab secara terbuka dan berhemah. Yang kedua iaitu pendidikan tidak formal. Ibu dan bapa berperanan penting menjadi suri teladan. Masyarakat menjadi ejen sosialis ke arah mendidik remaja tentang hak reproduktif dan seksual. Yang ketiga iaitu program kesedaran, PBT, kerajaan dan NGO. Sebarang maklumat menerusi kempen kesihatan, program kemasyarakatan dan poster tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual.